وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت هجنا إذا شئت سهلا. Allahumma afina min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Perusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantung kasar, pentadbiran surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ini sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu. Dan inilah satu majlis yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, majlis ilmu. Dan seronoknya kita nak berada dalam majlis ilmu, tak sama bandingan kita berada dalam majlis-majlis yang lain dah. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi kitab kita ilmu dan adab mempelajarinya . Kita tengok siapa tak ingat kita berhenti di mana minggu lepas. Kok ada pendahuluan baru dah. Pendahuluan habis dah ke tak lagi? Habis dah masuk muka surat 8 dah. Tak ingat dah. Baik, muka surat 8 kelebihan ilmu. Wah, masya-Allah dah. Kita tengok tajuk yang Syekh Alawi menulis mengenai apakah kelebihan ilmu. Kata Syekh Alawi, ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah. Mana bila disebut permata ni semua orang nak ada permata. Kalau permata Zamrud Russia hijau ada. Kalau permata Sabah kita mutiara ada. Permata Sabah. Kalau permata Afghanistan merah ada, kita letak dalam gelas merah. Semua orang nak permata. Tapi ilmu adalah semulia-mulia. Maka ilmu lagilah mulia permata. Ada ibarat permata yang paling mulia ada ilmu. Memang Allahu Akbar. Dan sebab itulah ilmu ni ikut keadaan. Kalau orang kampung membawa ilmu sekadar orang kampung jadi lebay kampung. Lama-lama naik taraf jadi imam. Lepas tu jadi juru nikah. Ataupun kalau sekadar maktab perguruan, keluar jadi cikgu ilmu sekadar perguruan. Ataupun orang yang belajar, adapun orang yang belajar adapun adapun orang yang belajar boleh PhD, tu jadi pensyarah universiti. Kerana ilmu ikut keadaan. Masya-Allah, itulah ilmunya. Nilainya ilmu. Ada setengah tu nak balik Mesir dah cadang anak dah. Kerana ilmu, itulah ilmunya. Dah mulianya ilmu. Dah setengah tuan guru mengajar dah. Tengok anak muridnya pandai, ambil buat menantu dah. Kerana ilmu, itulah ilmunya mulianya Allah. Begitu juga Rasulullah SAW bertanya sahabat, wahai sahabatku, adakah kamu tahu siapakah orang yang mulia di kalangan ahli syurga? Siapa? Nak masuk syurga ni memang mulia, semua orang mulia. Sebab orang nak masuk syurga ni bukan sebenar-benar. Mana orang dah berjaya daripada ujian Allah, testing Allah semua. Tapi rupa-rupanya ada lagi orang yang mulia dari kalangan ahli syurga. Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, kami ingin tahu siapakah semulia-mulia daripada ahli syurga. Maka jawab Rasulullah, semulia-mulia daripada ahli syurga ialah alim ulama daripada kamu. Orang alim ulama.
Orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan daripada kita, dia mulia di dunia. Bukan setakat dunia tapi akhirat juga. Allah ni lah tuan-tuan ilmunya. Sebab tu sayanglah kalau kita ada majlis ilmu kita tak hadir. Cukup sayang sekali. Betul hadis sini Sayyid Alawi dah cuba mengutarakan, cuba membincang tentang bab ilmu. Kata beliau, dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni mempunyai kelebihan. Kelebihan yang tak terhingga. Mempunyai kelebihan yang berti mempunyai kelebihan yang saja bunyi slow-slow. Itulah ilmu. Itulah ilmu, mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni Allah. Saya pernah tengok seorang, dia tolak isteri dia. Seorang dia menolak isteri dia, lepas dia menolak isteri dia, lepas dia tolak isteri dia tu, dia lupa berapa tolak dah dia tolak isteri dia. Dan bila dia tolak isteri dia, merasa nak gila, rasa macam nak gila, rasa Allah. Dia tak nak tolak isteri tapi dah tertolak dah. Macam nak gila, macam tak sedar. Allah, akhirnya dia dah pening kepala berjumpa dengan seorang ustaz. Ustaz, bagaimana status saya cerai isteri saya, sedangkan saya lupa, tak tahu tolak ke berapa dah, saya tak tahu. Maka jawab ustaz, kalau terlupa, tak apalah. Macam kira macam tak ada apa-apa. Dah lupa, dah tak ingat dah. Tolak berapa dah tak ingat. Tak tahu tolak. Tak apalah. Dia macam tak ada apa-apa. Allah dia seronoknya. Seronok. Dia Allah gembiranya. Kerana mana tak apa. Tolak tu kira tak jadi. Allah seronok dia. Allah. Maka itulah ilmunya. Bila kita boleh menyelesaikan sesuatu masalah. Besar ilmu ini. Dan kata Sayyid Alawi lagi, justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Allah. Oleh ilmu ni kita kena beramal. Kalau kita tak beramal dengan ilmu, macam tak ada apa-apa. Macam debu lah. Kita duk belajar, tapi tak ada amal. Duk belajar, tak ada amal. Tak ubah seperti debu yang bertaburan, yang tidak ada nilai lagi. Debu, ada nilai apa? Masuk hidung kak, sesemua lah. Yang begitulah ilmu. Tak ada amal kak, tak ada apa. Belajar banyak, amal tak ada nilai apa. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Kata Sayyid Alawi. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ilmu ibarat pokok. Ibadat ibarat buahan, ataupun ibadat itu sebagai buah daripada pokok itu. Kedua-dua tak boleh nak pisah. Nak pisah antara ilmu daripada ibadat ataupun ibadat daripada ilmu, tak boleh nak dipisahkan. Dua perkara ni sangat bersaling antara satu sama lain, berkait antara satu sama lain. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah sebab
Nak ada buah, pokok dulu. Nah. Nak bagi buah comel, belahlah pokok wi comel. Nah. Letak baja Zaria ke. Nah. Barulah buah comel. Ni nak beri pokok buah comel, tak belah pokok. Sebab itulah di sini, kata Syekh Alawi, pokok lebih mulia. Nah. Mana ilmu lebih mulia daripada ibadat. Nak bagi ibadat comel, kena ilmu comel. Belajar, mengetahui tentang usuluddin, tentang tasawuf, tentang fiqh. Barulah ibadat tu jadi comel. Tapi kalau tak belajar, ilmu tak belajar, nak comel macam mana? Fiqh pun tak belajar, nak solat, macam mana solat ni tak belajar? Tamak ninah pun tak tahu. Duduk istirahat pun tak tahu. Rukun solat pun tak tahu. Nak solat comel macam mana? Tak comel, solat kau tak belajar. Di situ kalaulah kita tak belajar, ibadat kita tak comel. Sebab pokok lebih mulia daripada buah. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok dulu. Kalau macam Singapura, buah ada, tak ada pokok. Macam ada seorang tu, waktu tu saya menjadi pensyarah Kuza Terengganu dulu. Orang Singapura, dia datang Terengganu, datang kampung. Nama kampung tu Pagar Ubi. Dia pergi. Lepas tu tiba dia tengok pokok durian. Orang tanya, dia tanya orang, ni pokok apa ni? Ni lah pokok durian. Oh, durian. 15 tahun dia ada makan buah durian. Tak ada pokok. Di Singapura mana ada pokok tak? Lepas tu dia kata, ni ke pokok? Oh, ni ke pokok? Allah. Tak agama. Durian. 15 tahun. Aku baru kenal. Itulah. Kena ada pokok. Pokok dulu. Kalau macam Singapura, buah tanpa pokok, mustahil pula. Macam Epa. Pak kita ni lah, buah tanpa pokok. Ada pokok tak? Mana pokok itulah asalnya. Pokok itulah asal. Ilmu lah asal. Buah itulah sebagai ibadat ataupun buahan daripada ilmu. Macam ibadat tu nak buahan daripada ilmu. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Yang bermanfaat ialah buah. Bukan kita pokok. Yang bermanfaat adalah buah. Pokok kalau tak buah tak ada manfaat, tebang lah. Pokok tak buah, pokok jering dah. Pokok jering yang kita selalu tak buah. Tebang lah. Apa? Tak buah dah. Manfaat buah tu, manfaat pokok tu buah. Begitulah ilmu. Kalau tak jadi buat ibadat, belajar buat apa? Dah belajar pun tak ada amam, tak ada guna. Maka begitulah tuan-tuan, pentingnya ilmu. Allahu Akbar. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Maka dengan itu seseorang itu hendaklah ia memperolehi dua perkara. Walaupun nak sibuk apa-apa, nak sibuk apa? Sibuk tanam 5 bali ke? Ataupun nak sibuk meniaga buat bisnes apa ke, enterprise, sibuklah, tapi jangan lupa, jangan tinggal dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Allah besarnya ilmu dan ibadat ini. Justru namun yang justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Mereka nak usaha dua perkara ni, iaitu ilmu dan ibadat. Jangan ilmu tak belajar, nak beribadat saja. Tak boleh, tak comel ibadat kita. Tak belajar kan, ibadat letak pokang lah. Tak tahu. Solat zuhur kadang-kadang seminit. Solat zuhur, solat asar seminit setengah. Lepas maya likut sejadah. Kita tak ada adab bila kita tak belajar. Sebab itulah pentingnya belajar. Pentingnya sebab kata Syekh Alawi, soal itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Kita dua perkara ni kena dapat, ilmu dan ibadat.
Nah, sebab itulah Rasulullah bersabda yang bermaksud sedikit ilmu yang menghasilkan ibadat lebih baik daripada ibadat yang banyak tanpa ilmu. Buat ibadat banyak rajin lah, tapi belajar tak jadi. Nah, belajar ibadat tu bukan main lah. Siang malam solat, tapi bila ada kuliah kat surau balik dah. Balik tengok bola dulu. Buat insyak datang balik. Tak jadi. Ibadat macam tu tak akan comel ibadat kita. Nah. Ataupun bila ada orang mengajar surau, pergi kedai kopi, tarik dulu. Lepas tu buat insyak datang balik. Tak jadi. Kita tak menghargai ilmu. Kita tak belajar, tak comel. Nah, ibadat kita. Nah, sebab itulah kena belajar. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Seorang ni biar memiliki 4 perkara ni. Syekh Alawi kata, boleh milik 4 perkara ni. Iaitu ilmu, pengetahuan, amal ibadah, dan ikhlas, dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita boleh 4 perkara ni. Kalau kita tak ada 4 perkara ni, tak ada lah kita dah. Tak ada apa. It's nothing. Tak ada apa lah kita. Tak ada 4 perkara ni. Tak ada. Kata Syekh Alawi, seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Kita kena ada ilmu kerana kita kena mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Dan kita nak ke mana? Kita kan sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dah. Kita duk mengaku dengan Tuhan, inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, kerana Allah. Nah, tak ada milik Allah. Allah nak ambil bila Allah, kita tak ada. Sebab itulah orang yang ada ilmu datang dunia ni dia tak sesak. Dia teringat dunia ni sementara. Dan sini bukan tempatnya. Nah, sini bukan tempatnya. Bukan tempat kita di sini. Nah. Walaupun kita kata, saya duduk kat Morgan Villa. Tak lama pergi juga. Nah. Bukan sini sebenarnya kita. Bukan di sini. Dan orang yang ada ilmu, dia tahu destinasi. Dia tahu nilai ilmu itu. Nah, bila ada kuliah-kuliah majlis ilmu, mani awal-awal datang solat, dengar majlis ilmu, hadir majlis ilmu. Besar ni tuan-tuan majlis ilmu ni. Allah, jangan pandang ringan. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan kata Syekh Alawi, jika ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah orang yang tidak ada ilmu, dia tak tahu. Nah, bila dia datang ke dunia ni, dia lalai. Dia lalai ke dunia. Dia tak fikir di satu hari dia akan pergi. Nah, meninggal di sini. Dia lalai. Itulah Allah. Kita tak nak tuan-tuan Sebab itulah orang ada ilmu, dia selalu memikir destinasi yang dia nak pergi. Destinasi dia. Ataupun hala tuju yang dia nak pergi. Dia fikir ke mana dia pergi. Lepas ini dan sebagainya. Yang kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kedua, beramal dengan ilmunya itu. Sebab ilmu kalau tidak beramal tak cantik. Kalau tak, ibadat yang tidak hasil daripada ilmu tak cantik ibadat kita. Bila tak cantik, Tuhan nak terima ke tak? Tuhan tak terima ibadat kita. Bila tak cantik. Maka sebab itulah kita nak belajar ilmu supaya ibadat kita jadi cantik. Bila cantik, Allah menerima ibadat kita.
Jadi jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tersekat-sekat daripada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau tak ada belajar. Nah, bila tak belajar agak, maklumlah, kalau tak belajar fiqh, ibadat kita tak comel. Kalau tak belajar tasawuf, hati kita pula tak comel. Nak megah lah, riak lah, suka mengupak kepada orang, hati kita tak comel. Bila kita tak belajar usuluddin pula, kita tak mengenal Allah pula. Ada. Bagaimana kita tidak mengenal Allah sedangkan kita nak beribadat kepada Allah? Allahu Akbar, inilah tuan-tuan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, maka sebab itulah tuan-tuan, kita nak berilmu supaya kita nak beramal. Nah, ketiga, ikhlas dalam beramal. Nak ikhlas kepada Allah. Nah, ikhlas dalam beramal. Kita tak tahulah dulu jauh mana ikhlas kita. Kita ada beribadat kepada Allah. Tapi bila umur kita meningkat, macam saya ni meningkat, kita lebih ikhlas kepada Allah. Kita rasa Allah, kita nak lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang belajar, kita nak ikhlas kepada Allah. Bukan kerana nak tunjuk kepada seseorang, bukan kerana tu kerana ni, tidak, tapi hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan. Batu mungkin orang yang pergi haji zaman remaja, bila berbanding dengan dia pergi haji waktu dia agak tua sikit, berbeza. Ia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah. Dan kata Syekh Alawi, jika tidak ikhlas dalam amal maka rugilah. Kalau tak ada ikhlas dalam beramal maka rugilah. Sebab Allah Ta'ala menilik kepada keikhlasan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Allah, kalau tak ada ikhlas, tak ada gunanya ibadat kita. Tak ada. Datang solat kita di masjid dengan tak ada ikhlas, tak ada. Allah tak ada nilai. Allah nak nilai macam mana sebab tak ada ikhlas kepada Allah. Sebab itulah kita nak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ada mengatakan bahawa ikhlas ni satu benda yang putih duduk di atas kain yang putih. Boleh dengar ke tak lebat ke hujan boleh dengar Ulama mengatakan bahawa ikhlas ni adalah satu benda putih yang duduk di atas kain yang putih. Susah nak cari, nak mendapatkan ikhlas. Sebab benda yang putih duduk di atas kain yang putih. Kalau benda hitam duduk di atas kain yang putih tu senang. Boleh ambil selalu. Tapi yang putih ni, Allah, inilah nak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tak ada ikhlas kepada Allah, maka rugilah kita, rugilah ibadat kita, tak ada dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Inilah. Sebab itulah kita nak, kita datang ke surau, kita nak ikhlas kepada Allah. Nak datang ilmu, kena ikhlas kepada Allah. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting kita nak. Kemudian seorang itu hendaklah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan, jika tidak ia akan merasa ujub atau hairan kepada diri sendiri. Lepas tu seorang kena ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala seorang itu dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah ia ujub. Riya. Ujub ni adalah satu perasaan dalam hati hairan kepada diri sendiri. Hairan diri sendiri. Mana kalau takabur, dia besar diri bila dia banding dengan orang lain. Dia lebih hebat banding dengan orang lain. Tapi ujub ni
Dia tengok diri sendiri. Ya, dia terasa, saya ni hebat juga, pandai ni. Dah. Pandai saya buat lukisan cantik, orang lain tak pandai. Tapi tu dia banding ya. Tapi ujub ni dia tak banding. Oh, pandai saya. Pandai saya, cantik lukisan saya. Hebat saya dah. Boleh semayang masjid 5 waktu. Hebat saya dah. Mana itulah dia merasa hairan kepada diri sendiri. Sendiri dia. Sebab itulah kalau ada sifat takwa, kita istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ini sifat Allah bagi, dan Allah bagi kepada saya. Janganlah duk banding. Janganlah duk merasa begitu. Semua ni dari Allah. Nah, kalau Allah nak ambil bila, Allah ambil. Nah, Allahu Akbar. Lepas tu kita tak boleh nak berasa ujub. Kadang-kadang kita datang kat surau pakai kereta besar, dah. Parking kat depan surau. Masuk dalam surau. Tak nak tegur orang dah, kadang-kadang malah dah. Nak tegur orang pun, tak apa duduk kat bucu lindai malah. Dah, rasa ujub, rasa orang lain tak ada apa lah, tegur pun dah. Rasa dah. Tegur orang ni tak boleh tolong apa, boleh buat apa, baik tegur datuk-datuk dah. Dia merasa. Jadi datang nak solat, jiwa kita ni tak comel dah. Megah. Sedangkan nak datang solat kepada Allah, kita megah. Macam mana nak comel? Nah. Allah. Sebab itulah kita kena humble dah. Rendah diri datang. Pakailah kereta besar pun, tapi hati jangan besar. Nah. Nak pakai kereta besar macam mana pun pakailah, tapi hati jangan besar. Salam dengan saudara kita, tanya khabar. Nah. Barulah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dok, kita berasa hebat. Kita berasa hebat. Allah, inilah tak boleh. Nah. Sebab itulah kita kena ada sifat takwa. Bila sifat takwa, astaghfirullahalazim, ya Allah. Sifat takwa ni nak menolak. Allah, aku ni Allah yang bagi. Allah, kalau Allah tak bagi, tak dapat. Macam ni. Mana kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Kerana kita ni Allah menilai di akhir, di hujung ibadat kita. Dah, bukan Allah menilai pada awal. Kita ni tak tahu lagi ni hujung kita ke mana. Dah, kita tak tahu. Kita tak tahu hujung kita di mana. Dah. Kadang-kadang kita tengok setengah orang pagi solat subuh berjemaah elok, dengan kuliah maghrib elok, petang karang pakai lelaki pendek berlari tas batah, berlari tas jalan raya. Berubah hati kita daripada awal ke akhir, dan takut-takut akhir sekali kita berubah jadi orang bukan Islam. Allah sangat takut sekali. Dan ini seperti berlaku di Mesir. Ada berlaku di Mesir. Saya pernah baca dalam kitab Syabir, dalam kitab Syakir Al-Khubawi, dia tulis dalam kitab beliau, dia kata ada seorang Bilal di Mesir. Seorang Bilal di Mesir. Dilantik jadi Bilal muda-muda lagi, umur 30. Dan begitulah dia kerja Bilal. Kerja Bilal kita boleh gambar bagaimana Bilal kerja, kita boleh tahu tak. Datang masjid awal, betang-betang ke jadah, buka tingkap. Lepas tu dia naik azan di atas menara, di atas. Zaman dulu mana ada mikrofon. Maka dia naik azan di atas supaya dengar sebelah sana sini. Jadi begitulah Bilal ni. Dia datang ke masjid awal, dan dia pun
dia apa, kemah-kemah sejadah-sejadah semua, dia pun naiklah azan di atas menara tu. Begitulah daripada umur dia 30-an, Masya Allah, 40-an, 50-an, sehingga sampai 60, umur dia 60. Bila umur dia sampai 60 tahun, tak? Bila umur dia sampai 60 tahun, dia pun datang di masjid. Seperti biasalah datang masjid. Dia kemah-kemah bertangkas sejadah, tak? Bertangkas sejadah. Dia sapu-sapu. Lepas tu dia nak azan di atas menara. Bila dia nak azan tu, dia tengok kepada rumah jiran. Kebetulan pergi tengok kepada aurat anak dara jiran yang sedang pakaiannya tak sopan lah kan, sebab dia duduk dalam rumah dia. Tak? Bila kita tengok kepada aurat tu, terjatuh hati kepada perempuan itu. Dah terasa nak tak jadi azan hari tu, turun pergi ke rumah jiran, pergi ketuk pintu rumah jiran. Dah bapak dia pun buka nak pintu. Oh, kamu, nak apakah tujuan kamu datang rumah aku? Dia kenal kan. Jawab, bila ni saya datang kepada rumah kamu ni, saya nak minta anak kamu tu dikahwinkan dengan aku. Aku sangat jatuh hati dengan anak daramu. Nak jawab bapak dia kata, bagaimana mu nak kahwin dengan anakku? Anakku baru belasan tahun, 16, 17. Kamu dah 60 tahun, 50 lebih dah, 59 dah. Bagaimana nak kahwin dengan anakku? Aku tak bagi, tak boleh. Bila tu pun merayu. Tak, tolonglah, nak kahwinkan aku dengan anakmu. Aku nak sangat dengan anakmu. Tak, aku rindu sangat. Tak, dan aku berjanji, tak, aku nak bentuk anakmu jadi baik, nak jadi isteriku yang baik. Tak boleh, kata bapak dia. Tak boleh. Bagaimana? Nak, kamu dah tua, anakku masih lagi remaja, nak kahwin macam mana? Bila tu merayu lagi. Tolonglah, tak, saya nak sangat kepada anak kamu. Saya rasa Allah tak ada lagi dah. Tak, orang perempuan yang lain yang saya cinta, mereka anak kamu lah. Allah, bagilah kepada saya. Saya merayu. Tak, akhir bila ni merayu, nak bapak dia kata, kalau gitu tak apalah. Kalau kamu nak betul-betul nak kepada anakku, tak apalah, aku nak kahwinkan anak kamu dengan anakku denganmu. Dengan satu syarat. Kamu kena tunaikan syarat ni. Anda, maka bila pun tanyalah, apakah syarat tu? Satu tu. Jawab bapak kepada perempuan tu, dia kata, syarat kamu kena jadi Yahudi seperti aku. Nah, kalau kamu jadi Yahudi seperti aku, terus kita kahwin, tak ada masalah. Nah, kerana aku orang Yahudi. Nah, kamu dah tahu aku Yahudi. Bila tu merenung sekejap, Allah jadi Yahudi. Nah, akhir kerana nak kepada anak dara jiran tu, dia kata tak apalah, saya sanggup jadi Yahudi. Nah, saya dah sanggup dan saya jadi orang Yahudi. Dengan syarat kamu kahwinkan anak kamu dengan aku. Oh, begitu sekali, tuan-tuan. Akhirnya bila dia dah jadi Yahudi, dalam persediaan nak buat hari keduri perkahwinan tu, tiba-tiba lelaki tu tidur malam. Lelaki Bilal tadi tidur malam, meninggal dunia. Allahu Akbar. Meninggal dunia dalam keadaan Yahudi. Tak? Itulah ceritanya. Di hujung ni kita takut. Nah, dari awal jadi Bilal 30 tahun. Masya Allah, ibadahnya solat sunat. Boleh kata masjid itu boleh menyaksi tempat sujud dia, banyaknya sujud. Tapi akhir mati dalam keadaan Yahudi, ya Allah. Subhanallah. Nah,
Inilah kita takut. Waliyazubillahi min zalik. Takut. Inilah kata Syekh Alawi. Ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan. Ditengok di kesudahan, di sudah tu. Dari segi kesudahan atau khatimahnya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kesudahan pekerjaannya sama ada baik atau buruk. Seorang tu tak tahu. Kita ni baik atau buruk, kita tidak tahu. Di penghujung ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Allah waliyazubillah min zalik. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah penghujung kita. Kadang-kadang kita tengok setengah orang yang masya-Allah mukmin baiknya kita tengok tapi bila meninggal dunia, meninggal dalam keadaan yang jahat, tidak baik dan sebagainya. Kadang-kadang setengah orang dalam keadaan yang zalim diri daripada awal-awal. Tapi bila meninggal hari Jumaat lagi Allah. Meninggal hari Jumaat lagi. Meninggal pula dalam keadaan yang baik. Inilah hadiah Allah kepada seseorang. Kita tak tahu. Itulah kita, Allahu Akbar. Kita minta dengan Allah supaya kita ni kalau boleh nak mati hari Jumaat, malam Jumaat. Ramai orang yang minta, tapi Tuhan bagi hari Selasa nak mati. Tuhan mati hari Rabu. Tuhan tak bagi. Tapi Allah bagi, itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis masa dah ke? Tempoh masa dah. Kita berhenti setakat ni dahulu. Dalam buku Nashr Al-Alam kita berhenti kat situ. Tolong ingatkan. Tolong ingat. Takut lupa. Dan dengan itu kita akhir setakat dahulu. Kita sama baca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna al-uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.